Birahmatika arhamar rahimin. Yang saya hormati pengurusi surau Husna. Wah, boleh lupa. Yang saya hargai dan raikan Tuan Imam, Tuan Bilal Tausiah, seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Husna dan seluruh muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala kesyukuran dan pujian kita merafakkan hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dapat alhamdulillah menunaikan salat sunat tarawih bersama-sama. Dan hakikatnya bila kita sebut salat tarawih, kalau asal di segi bahasa Arab ni, at-tarawih min at-tarwih 'an an-nafs. At-tarwih yani at-tarwih, nak terjemah mana? Tarwih yani menghiburkan diri dalam salat. At-tarwih 'an an-nafs, at-tanfis 'an an-nafs. Maksudnya kita terhibur dalam ibadah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut rawihul qulub sa'atan wa sa'ah. Hiburkanlah hati, kejap gini, kejap serius, lepas tu kejap apa ni, adalah sedikit hiburan untuk hati seorang muslim. Alhamdulillah. Saya pasti ramai orang tertanya, terlintas dalam fikiran, Pak Arab ni mari mana ni? Ni tersyih dua kapek ke ataupun orang mana? Jadi hakikatnya saya berasal dari Syria, tuan-tuan dan rahmati Allah, kelahiran Damsyik. Dan saya rasa ramai ataupun selalu dengar mengenai konflik di Syria dan keadaan umat Islam di sana. Tuan-tuan dan rahmati Allah, hakikatnya kita di Indonesia ni alhamdulillah diberikan nikmat yang cukup besar. Nikmat yang orang tak rasa, nikmat yang mungkin orang tak sedar. Nikmat keamanan, nikmat yang cukup berharga. Tengok, kita alhamdulillah boleh mari ke masjid, boleh menunaikan ibadah puasa. Kita puasa, tak ada sebarang kacauan. Kita boleh alhamdulillah pergi kerja, balik kerja. Kita boleh jumpa isteri kita, anak kita. Kita boleh buka puasa dalam keadaan tentera, aman damai, tak ada orang kacau. Begitu jauh daripada keadaan di Syria. Kita puasa berapa jam tuan-tuan kat sini? 14 jam dah, 14-15 jam. Lepas tu lepas habis puasa ni, paling teruk bini kita balik lewat kerja, kita tanya, saya masak apa? Malah nak masak, bini tak saya masak saya. Dia letih. Tak apa, kita pergi bazar. Bazar tengok, Allah macam-macam jenis kuih. Macam tadi, Masya Allah, pihak surau raikan kita dengan jualan. Saya tengok tak tahu nak start mana. Dengan kuih, Masya Allah, kuih sini onde-onde. Kalau belah timur ni, pantai timur dia panggil onde-onde. Sini panggil buah Melaka ni. Ataupun ada orang panggil kekoh cah dalam mulut. Biasanya kacang. Dia cah tu becuh dalam mulut. Yalah, Masya Allah banyak. Lepas tu Cik Mek Molek, kalau Terengganu Cik Mek Molek tahu panggil apa sini. Dia kurang sama juga, dia mula gitu. Lepas tu dengan kuih puteri mandi pun ada. Ya Allah, lepas tu kuih ulat bulu pun ada kuih juga. Ya Allah, lepas begini kuih, makanan nasi kerabu, nasi dagang, nasi minyak, nasi lemak, nasi lauk, nasi tak lauk, macam-macam jenis Allah Subhanahu wa taala beri kat kita. Tapi tuan-tuan dan rahmati Allah, kena ingat, saudara kita umat Islam di Syria, dia tak sama. Mereka kadang-kadang bukan puasa 14 jam, kadang-kadang mereka puasa 2 hari sekaligus. 2 hari puasa, buka puasa sekali je. Kadang-kadang 3 hari tak jumpa makanan. Sungguh tu, umat Islam di Syria kadang-kadang 3 hari tak jumpa makanan. Bahkan kadang-kadang mereka terpaksa makan rumput. Sungguh, rumput tu, makan rumput, makan roti hot kulat. Tahu tak roti kulat? Tuan-tuan, jelas tak saya cakap? Sebab saya duduk besuk ni banyak cakap Terengganu, cakap Kelantan. Dia campur dua ni jadi kucau pula. Orang Arab pula cakap ni, orang begak semua. Jadi tuan-tuan, Allah, roti kulat tu
kalau kita beli roti gantinya ni, dekat rumah, kita beli, kita tak makan, tak ada nak makan, makanan banyak kadang-kadang. Tinggal seminggu, 2 minggu, 3 minggu berkulat, betul? Naik kulat, jadi hitam lain. Subhanallah. Lepas tu tinggal sebulan, jadi kering, betul? Dia kering, kerah kekung. Hal ni tuan-tuan rahmati Allah, kalau di Syria, budak-budak jumpa roti satu lemak besar, dia boleh pegang, dia boleh kecup, makan. Dia makan. Dia boleh cicah dengan air pula. Subhanallah tuan-tuan rahmati Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak kita puasa. Dalam ibadah puasa ini kita kena merasai penderitaan saudara Islam kita di Syria. Di mana kat sana, Allah tuan-tuan rahmati Allah, kita sini alhamdulillah boleh sembahyang tarawih, sembahyang jemaah, mari ke masjid. Tak ada sebarang kacau, tak ada orang ganggu. Paling teruk ni, mercu. Bunyi mercu, saya pun kejut, ada pula bom sini, rupanya mercu. Dengan macam Syria. Alhamdulillah. Di Halab tuan-tuan, Halab, Aleppo, yang masih diserang bertubi-tubi, Rusia dan Syiah menyerang Halab tuan-tuan rahmati Allah, tak berhenti. Walaupun dikatakan kolonial ada gencatan, betul? Gencatan. Allah tak tulis pula perkataan. Gencatan. Gencatan. Oh, boleh kat semua. Ada gencatan sejahtera, mendakwakan, tapi tak ada. Rusia pun tak bagi sebab dia, subhanallah, nak peluang orang kafir nak hapuskan umat Islam. Jadi saya tengok di Halab yang telah dibakar, telah dibom, telah diranakkan sejak 2 bulan yang lalu. Saya dengar orang ni dah 4 ke 3 minggu, 3 Jumaat. Sekarang ni 3 Jumaat dah, esok Jumaat. Dia dah 3 ke 4 Jumaat tidak, maksudnya penduduk Halab tidak, mereka ijtihad tidak perlu untuk mendirikan salat Jumaat di masjid-masjid di Halab. Sebab kalau ada bunyi azan, terus pesawat Rusia akan nampak sasaran ni, dia akan sedang terus. Subhanallah. Jadi kita tuan-tuan rahmati Allah, kita kena ingat, subhanallah, bila kita puasa, bila kita nak buka puasa, kita doa. Wallahi Rasulullah SAW sebut, thalathatun la turaddu da'watuhum. Thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan doa mereka tidak akan ditolak. Salah satu, was-sa'im wa da'watu as-sa'im hatta yuftir. Doa orang puasa sehingga dia buka puasa. Kita doa tuan-tuan. Kalau di sisi bantuan, Masya Allah, Malaysia telah banyak bantu. Wallahi tuan. Malaysia baru ni, Masya Allah, 28 hari bulan Mei, baru lagi sebelum bulan puasa, beberapa hari, Masya Allah, kerajaan bantu dalam 17 keluarga larian Syria, bantu bawa sini. Bawa kerajaan, Masya Allah, Malaysia dengan bantuan NGO menanggung segala kos penerbangan, kos penginapan mereka di Setia Alam, ke Alam Setia Alam, Insya Allah. Dia bagi duduk, bagi rumah, kemudian menanggung pula kos pendidikan mereka. Ya Allah. Jadi kalau bantuan derma pula, derma umat Islam di Malaysia ni, Masya Allah, begitu hebat. Berjuta-juta duit Malaysia pergi ke Syria, buat rumah, rumah tak boleh. Dia buat sekolah, dia buat hospital bawah tanah. Tapi baru ni, Allah nak cerita banyak. Kita ada berapa minit? 10 minit. Kau semua kali sikit? Oh dah ni cabut lah tinggal saya surah. Ada di Egypt, Masya Allah, beberapa NGO dia ambil derma, dia kumpul derma daripada rakyat Malaysia. Dia kumpul derma banyak sehingga berjuta-juta. Kemudian dia pergi masuk ke Egypt, rasanya Malaysia Lifeline for Syria, NGO. Lepas tu dengan Syria ke, dengan Muslim ke, dia gabung 3 NGO ni. Dia pergi kat Syria, di Idlib, dia buat satu sekolah. Nama dia Madrasah Ain Jalut. Orang Arab panggil madrasah. Kalau sini madrasah jadi balasah tak? Betul tak? Balasah jadi lain. Kat sana madrasah tu sekolah. Kalau besok ni belah-belah Kelantan, madrasah ni, saya tak tahu, saya orang ajak dulu pergi semayang. Syekh ni mari semayang sekali. Mana ada orang madrasah? Madrasah mana? Orang semayang, orang ngaji. Tengok, kita ada madrasah. Masuk rupanya betul. Surah kecil itu bagi madrasah.
Dibuat madrasah Ain Jalut. Madrasah ni tuan-tuan dibagi untuk kanak-kanak Syria dengan guru dia. Dia buat comel habis. Lepas 2 bulan 3 bulan beroperasi, rejim Asad bagi bom terus habis. Sehingga ada sahabat kita NGO yang bertauliah bawah KDN, dia tunjuk gambar kanak-kanak yang lebah di bom. Tak tahu Rusia pakai, tak tahu Rusia dengan rejim Asad pakai bom apa, tak tahu. Tapi bila bangunan struktur sekolah tersebut telah dihapus, dihancurkan, orang tu habis, tinggal beberapa cepisan kepala budak-budak. Allah, hak tinggal rambut dia. Kita nampak rambut hitam comel, rambut yang telah ikat, dipanggil apa? Sanggup. Allah, sedih. Tinggal tu kulit kepala. Ya Allah. Jadi saya rasa tugas kita, peranan kita umat Islam, InsyaAllah di Malaysia yang hebat ni, doa tu. Wallahi, doa daripada hati yang ikhlas. Allahumma farrij an ahlina fi Suria. Doa tu tuan. Tak apa, kalau tak boleh doa dalam bahasa Melayu, baiklah lalu Allah pahala kau, jangan musik. Doa, ya Allah, selamatkanlah saudara kita di sini. Ya Allah, jauhkanlah malapetaka yang berlaku atas mereka yang tertindas di bumi Syam. Ya Allah, farrij an. Apa lagi saya nak cerita? Banyak benda, tapi jadi kucar pula, campur aduk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan Allah, satu lagi insya-Allah sebelum kita habis, tak boleh macam. Satu lagi. Qasidah dulu, qasidah puji Rasulullah SAW. Boleh tak? Tak payah qasidah ni. Ingat. وأجمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوا على خير الآلام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الآلام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والرب أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صلي عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعالي والوفاء صلوا على خير الآلام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام اللهم صل عليك يا رسول الله. Tuan-tuan dan rahmati Allah,
pesanan insyaAllah di bulan puasa ni, kita insyaAllah cuba untuk menjaga akhlak, kesusilaan, kesopanan. Sebab sebenarnya adalah cara ataupun perkara yang paling hebat yang menunjukkan hakikat kita. Ramai orang tak tahu kenapa saya ni tertarik, suka sangat nak duduk Malaysia, nak kahwin orang Malaysia. Sebab bini orang Mesir, tuan. Bini orang Mesir. Mesir tahu tak mana? Kau tak tahu? Tahu tak? Mesir dekat dalam Syekh. Mesir di mana tu? Subhanallah, di Jordan, masa saya ngaji di universiti, saya tu orang susah, keluarga yang susah, larian juga. Saya lari. Kami lari daripada Syria tahun 1982 lari ke Jordan. Jordan sebuah negara yang batu juga, dia negara yang stabil. Jadi kami lari ke Jordan. Saya tak boleh nak sesuaikan diri dengan Arab Jordan, sebab Arab ni kasar. Arab Jordan ni, ya Allah, kasar. Tak ada, minta maaf, masalah kita orang Arab ni tak ada akhlak, minta maaf. Wallahi, kalau ada ilmu tapi tak ada akhlak, tak ada pergi mana, tak ada cerita orang dengan kata. Ataupun orang kata tak ada pergi, orang Kelantan kata tak ada pergi. Tak ada akhlak, mu ada ilmu ke, mu ngaji sedap, mu ada ilmu, mu baca Quran, tak ada pergi juga. Akhlak yang penting. Jadi masalah orang Arab ni kasar. Orang kata bengis. Dia kasar, dia gitu perangai dia. Jadi saya tak boleh bersaing, tak ada bersaing, tak ada kawan dengan orang Arab. Saya kawan orang lain. Sebab saya suka akhlak mereka, sopan, bahagia. Ya Allah, saya masa duduk Jordan ni, di bulan puasa, saya ingat antara kisah yang saya ingat balik, mungkin imbas kembali. Ayah bagi 5 dinar seminggu untuk sahur tanpa daripada Zarqa. Sebab saya duduk Zarqa, universiti saya Al-Bayd di Mafraq, jauh, sejam. Dan kami maksudnya duduk asrama ke asrama? Astagfirullah, asrama kita di Mafraq. Jadi ayah bagi 5 dinar seminggu, tambah nak pergi sedinar, balik sedinar, tinggal 3 dinar. Sehari nak makan di Jordan mahal, bukan macam sini. Sehari kalau betul-betul jimat, mujur cukup sedinar. Sahur setengah dinar, 1 dinar 5 ringgit. Zaman tu lah. Sekarang pun rasa lebih kurang 5 dinar, 5 ringgit. Jadi saya makan Ahad, sebab kita cuti Jumaat, Sabtu. Ahad, Isnin, Selasa makan 3 dinar, sebab kena simpan 1 dinar untuk balik dah. Ahad, Isnin, Selasa boleh sahur, makan, jimat betul-betul. Tinggal Rabu, Khamis tak ada PT dah. PT, tahu tak PT? PT tak ada lah, tapi tak ada PT. Jadi saya tak tahu, saya tak minta tengok orang Arab tu. Saya pergi rumah saya orang Kelantan. Hebat orang Kelantan, tak kira orang Kelantan ke orang Terengganu ke orang Pahang, semua hebat lah. Orang KL, orang Selangor, hebat lah. Saya pergi rumah dia. Di situ ada 7 orang Kelantan sewa satu rumah besar, banglo. Di antara mereka seorang nama dia Imran, tapi kita panggil dia Berai. Kelantan ni lain pula nama. Imran panggil Berai, Termizi panggil Bizi, Zahari Ma'i, ada seorang Syukri Ma'i juga panggil. Lepas tu ada seorang nama dia Zul Yazan, kita panggil Makji. Abah, ya Allah. Jadi pergi rumah dia orang, masuk, mari, mana dah buka puasa mana hari ni? Tak ada PT ni sebenarnya. Tak apa, mari ya, saya kita balik belakang dia kata. Lepas tu dia ambil, ya Allah, dia ambil periuk nasi awak masak semalam. Sebab cuaca di Jordan masa tu bulan puasa, dia tak panas macam sini, dia boleh tahan sehari 2 lah, nasi tak cepat basi. Lepas tu Ma'i tu, Allah, sahabat saya yang paling hebat tu, Abai tu panggil, Ma'i tu, dia ambil kuali besar, dia letak minyak zaitun. Lepas tu, lepas letak minyak zaitun, dia start panas kuali. Dia letak buat paling berapa, lepas tu dia pecah nasi dengan tangan dia, letak sambil pecah nasi, letak ikan bilis. Lepas tu dibaca, masa-masa ya Allah, dibaca, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Oh, sambil goreng baca Quran. Lepas tu dia ambil foto wudu. Semua tu kan wudu cak tere. Tengok memang bawa ke Malaysia, bawa ke Jordan. Lepas tu dia cuba. Kita masa kita betul wudu tu, memang kita kuat makan masa tu. Dia cakap, lepas tu habis dia nak goreng habis, dia nyanyi mulut. Nyanyi ada seko anak tumpah ada jola mote kodon eko peruk lapa jale cari make nyanyi mulut. Kita faham juga serius. Lepas tu masuk merek, masuk dapur. Mu peh betul lagu ni. Dah bunyi-bunyi tumpah tu tahu tumpah ni, tahu binatang cik comel tu dah. Mu tahu dok lagu Mak I tu tuju kat siapa? Tahu siapa dia? Demo tumpah perut lapar tu lah. Tapi memang kena habis. Moral of the story tuan-tuan, macam walaupun sahabat saya dia orang yang susah, kadang-kadang bersiswa mereka lambat. Dia ada bersiswa, alhamdulillah. Kelebihan Malaysia ni dia hantar juga pelajar. Masa dulu ramai pergi. Ada bersiswa tapi kadang-kadang lambat. Walaupun dia tak ada BT, tapi dia ingat kita. Dia bantu sahabat dia, orang yang susah masa tu lah. Tumpah atas jolah hotel tu. Walaupun susah, dia susah, tapi dia tak lupa untuk menyediakan jawadah buka puasa untuk orang susah. Subhanallah, itulah hadis Rasulullah SAW. Man fattara sa'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang membantu saudara Islam yang lain, bagi dia makan buka puasa bersama, Rasulullah SAW janji bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan pahala yang sama. Lahu mithlu ajri la yanqusu min ujurihim syai'. Tidak akan kurang insya-Allah sedikit daripada pahala mereka yang puasa, yang beri makanan kepada orang lain. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, jangan kita lupa di bulan puasa ni kita banyakkan amal sedekah, bantu orang miskin, orang susah, orang lapar. Kita jumpa sahabat kita, bagi dia buka puasa. Kalau kita tengok dia tak ada makanan, kita bantu. Sebab insya-Allah inilah peluang kita yang paling emas untuk kita mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah kuliah ataupun tazkirah ringkas capai tujuan dia. Mudah-mudahan insya-Allah kita kongsi ilmu bersama. Dan last sekali insya-Allah qasidah ringkas dan kita tutup insya-Allah majlis. Law kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taybatin qabla al-maghrib taliban qurb al-habib. Law kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taybatin qabla al-maghrib طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فتذكر روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى عليه جل من صلى عليه جل من صلى عليه. Bertuahnya
tinggilah martabat mereka yang berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak pihak pengurusan surau Al-Husna atas jemputan yang bermakna. Terima kasih banyak-banyak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati bumi yang bertuah ini, memberkati bumi Putrajaya, memberkati bumi Terengganu, memberkati bumi Besut, Kelantan, Pahang, Selangor, Johor, Perlis, Kedah, semua insya-Allah, Penang, semua negeri yang selalu membantu umat Islam yang terdesak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala keberkatan atas bumi Malaysia insya-Allah. Jazakallahu khair. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di 18 hari bulan di surau Putra lagi insya-Allah. Kalau tuan-tuan ada kelaparan, kalau tak ada kuliah, ada kuliah sini tak apa, duduk sini ya. Takut dengar cerita sama pula. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.